Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Abi Hanzalah nak derma. Nak derma kat mana sayang? Derma kat masjid lah. Hanzalah nak dapat pahala. Masya Allah sayang. Umi, boleh tolong ambilkan tabung? InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap sini dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Selamat Hari Raya masih lagi kiranya untuk kita ucapkan kepada jemaah kita ya. Sebab kita masih lagi di bulan Syawal. Macam mana masing-masing kuih raya dah habis? Masih lagi jalan raya? Okeylah kalau sekiranya kuih masih ada tu bolehlah makan. Ustazah pun makan kuih juga. Tengok ni. Lawa tak kuih Ustazah? Okey, Ustazah makan kuih jugalah ya. Kuih pink boleh lah tu kan. Alah-alah perut pagi-pagi ni. Okey, siapa dengan Ustazah pada pagi ni? Kita ada siapa di situ?
Kak Noh. Kak Noh. Assalamualaikum Ustazah dan semua jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Aisyah kita sebagaimana biasanya bersama dengan kita pada pagi ini. Waalaikumsalam Haji Aisyah. Kak Zah juga ya. Alhamdulillah. Kak Nisah kita, Nisah Hassan sama dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Ramai ya pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ruang inilah, walaupun kita kata dah tak dapat lagi berada di dalam masjid, namun ruangan yang disediakan kepada kita ini mudah-mudahan ia dapat menjadi satu ruang yang menjadikan kita seorang muslimah terus-terusan untuk menuntut ilmu agama. Okey, baik muslimah, masih ingat lagi apakah yang telah kita bincangkan pada sesi lepas sebelum kita cuti raya cuti panjang pada sesi yang lepas tu. Masih ingat lagi tak apa yang kita bincangkan? Atau soalan yang tepat lah, kita sebenarnya pada pagi ini kita nak mula di muka surat yang keberapa? Mungkin ada teman-teman kita yang boleh letakkan di ruangan komen. Ya, mungkin ada yang di ruangan YouTube sebagaimana Puan Saadah ya, di ruangan YouTube kita. Jika sekiranya ada, sila bantu saya dan juga teman-teman yang lain. Kita akan sambung di muka surat yang keberapa? Kuih dah habis walau tak banyak tetamu. Aduh, boleh lah. Alhamdulillah lah ya. Yang penting jangan buang kuihnya. Yang penting kita makan kuih tu tadi. Muka surat 177. Kak Nisa Hassan sebut di situ. Kita berada di muka surat 177. Kak Som juga memberikan jawapan yang sama. Muka surat 177 Kiamat Kubra dengan tajuk dia bagi. Siti Hajar, muka surat 177. Ada lagi jawapan yang ingin diberikan? Kak Shima kita, muka surat 177. Hamidi, Ali, 177. Maknanya ramai ya yang ikuti kuliah Ustazah ni. Kak Zah 177 Ustazah. Ya, terima kasih. Okey, Kiamat Kubra. Okey, letak tajuk tu, Kiamat Kubra. Baik, kita berada di muka surat 177, betul, sebagaimana yang diberikan jawapannya oleh teman-teman kita. Di bab kita yang ke-12, topik kita pada pagi ini ialah Kiamat Kubra sebagai satu topik perbincangan yang merupakan kesinambungan daripada perbincangan kita daripada sesi kita yang lepas yang dah kita bawakan perbincangannya semasa kita berada dalam kuliah fizikal pada sesi itu. Jadi dalam perbincangan kita pada pagi ini menyebutkan tentang 3 lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Qaf. Mungkin ada antara kita yang lupa ya perbincangan kita dalam bab kita yang ke-12 ini dan sebelum-sebelumnya ditampilkan dengan mengemukakan surah Qaf sebagai intipati daripada perbincangan yang terdapat berkenaan dengan tafsir yang ada dalam kitab. Jadi satu surah diambil sebagai topik perbincangan iaitu surah Qaf bagi menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang dilalaikan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masih ingat lagi juga yang biasa kita bincangkan pada bab-bab yang lepas, kita bincangkan tentang bagaimana ada segelintir di kalangan manusia yang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan. Jadi kita masih lagi bincangkan tentang hari kebangkitan ataupun dengan kata lain hari kiamat. Sebab itu perbincangan di bab kita yang ke-12 menyentuh tentang kiamat kubra ataupun kita kata kejadian hari kiamat yang sebenar-benarnya. Sebab itu di sini kalau kita rujuk dalam kitab kita di muka surat 177 ditampilkan kepada kita surah Qaf bermula dari ayat yang ke-20 hingga 22. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam ayat ini, ayat pertama sekali sebelum kita pergi kepada ayat-ayat yang lain. Ayat yang pertama sekali Allah ingatkan kepada kita tentang tiupan sangkakala yang merupakan permulaan kepada berlakunya kiamat kubra. Apa kata Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-20 ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan lagi apabila sampai saat yang ditentukan, ditiuplah sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Saat itu ialah hari berlakunya amaran yang telah diberikan. Okay, dalam kitab kita terjemahannya sedikit berbeza lah ya. Disebutkan di situ dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Sebenarnya beginilah ya. Kita ni sebelum Ustazah nak pergi kepada perbincangan yang ada dalam kitab ini, untuk peringatan kita bersama lah ya muslimah, beriman kepada hari kiamat merupakan satu perkara yang tak boleh untuk kita keluarkan daripada hati kita ni sebagai seorang muslimah. Keimanan kita kepada hari kiamat membuktikan bahawa kita ni sebagai seorang muslimah tahu setiap apa yang kita lakukan di sana ada satu hari yang disebut sebagai hari pembalasan. Jadi itu sebagai peringatan. Mereka yang beriman kepada hari kiamat, mereka yakin setiap sesuatu yang kita buat, tidak kira sama ada ia baik ataupun buruk, Allah akan berikan balasannya. Allah akan adili kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan satu bentuk perhitungan, pertimbangan berkenaan dengan setiap sesuatu yang kita lakukan. Daripada sekecil-kecil amal perbuatan hinggalah kepada sebesar-besar amal perbuatan. Jadi orang yang beriman kepada hari kiamat, mereka tahu setiap apa yang kita buat ataupun setiap apa yang dia lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan biarkan. Jadi di sini Allah ingatkan, ya, kepada kita muslimah ni, Allah ingatkan. Dalam surah Qaf ini ayat yang ke-20, jangan lupa sebab akan berlaku hari yang mana ditiup sangkakala. Berkenaan dengan peniupan sangkakala ini, mungkin pada siapa yang ingatlah ya, ketika di kuliah fizikal saya ada berikan hadis Nabi SAW yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Malaikat yang meniup sangkakala, dia sudah letakkan sangkakala itu di bibirnya. Sudah bersedia untuk meniupkan, hanya tinggal mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, apa kata Nabi? Kaifa an'amu wa qadil taqama sahibul qarnil qarna. Bagaimana aku boleh rasa bahagia sementara malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala ke mulutnya. Ini semasa hayat Nabi, Nabi ingatkan ya kepada para sahabat tentang malaikat yang meniup sangkakala itu, dia sudah meletakkan sangkakala tersebut di mulutnya. Wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu. Nabi kata, dia telah menundukkan dahinya dan menyiapkan pendengarannya. Yantaziru ayyumara ayyanfukha fayanfukha. Yang mana malaikat itu menyiapkan pendengarannya, menanti perintah peniupan untuk meniup. Jadi pada masa itu, ketika kaum muslimin yang mendengar apa yang Nabi SAW ceritakan kepada mereka, mereka bertanya kepada Nabi. Kan? Mereka tanya kepada Nabi, fakaifa naqul. Jadi jika begitu keadaannya, iaitu malaikat peniup sangkakala itu sudah bersedia untuk meniupkan sangkakala, dia dah masuk dah kan,
sangkakala itu di mulutnya. Cuma tinggal dengar saja apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jika Allah kata tiup terus, ia akan tiup sangkakala itu. Jadi di kalangan muslimin yang mendengar apa yang Nabi SAW ceritakan itu tadi, mereka pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jika begitu, apakah yang seharusnya kami ucapkan?" Maksudnya kita ni sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Muslim, apa sepatutnya yang kita minta kepada Allah yang perlu kita baca? Ni doa lah ya. Apa yang seharusnya doa yang perlu kita baca dalam keadaan yang begini? Maksudnya apa yang perlu kita minta kepada Allah agar berikan bantuan kepada diri kita ini. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan satu doa. Dalam keadaan kita sedar bahawa hari kiamat itu dia boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Sebagai seorang mukmin, ya, ada doa yang boleh kita amalkan, yang boleh kita baca. Sebagai satu cara kita mohon kepada Allah ini agar berikan kepada kita dengan keselamatan, berikan kepada kita dengan kekuatan bagi menempuhi satu hari yang pasti. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Di sini Nabi SAW pun berkata, Qulu, katakanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina. Hendaklah kalian berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina. Maksudnya, cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Rabb kami, iaitu Tuhan kami. Ini doa ya yang kita baca. Mudah-mudahan dengan satu harapan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan, pertolongan kepada kita saat berlakunya hari kiamat itu kelak. Jadi di sini kita lihat Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, dia memberikan satu penjelasan. Jika kita lihat pada perenggan yang pertama, apa kata beliau? Dia kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiamat kubra melalui firman-Nya. Yang tadi, yang baru saya bacakan, iaitu surah Qaf ayat yang ke-20, wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala itulah hari yang diancamkan. Hari yang diancamkan kita boleh faham ya, sebagai satu hari yang dijanjikan kepada kita. Semasa kita hidup ni muslimah, kita dengar ceramah ke, syarahan, kan, kita ikuti forum, apa-apa kuliah lah, kita belajar mana-mana kelas agama. Biasanya ya kita akan diingatkan tentang hari kiamat. Okey, biasa kita akan diingatkan tentang hari kiamat. Apa yang berlaku pada hari kiamat ini? Ada sesiapa di kalangan kita yang ingin berikan jawapan di ruangan komen? Kenapa kita kata kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran ia adalah hari yang diancamkan? Selain daripada kita faham ataupun kita dengar, orang kata hari kiamat ni adalah hari kiamat lah, berlakunya pengakhiran terhadap kehidupan dunia. Tapi keseluruhan tentang hari kiamat itu, apakah perkara-perkara yang berlaku? Apa perkara-perkara yang berlaku? Nanti berlakunya hari kiamat, di situ ya, semua akan lari cuba menyelamatkan diri sendiri. Ya, betul. Ya, Kak Halimah, semua orang akan lari. Mereka akan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita tak nafikan keadaan yang sedemikian. Namun, selain daripada itu, apa yang berlaku? Kita faham ya, pada hari kiamat nanti, semua masing-masing nak selamatkan diri sendiri. Kita dah tak kisah dah ya tentang orang lain. Kan?
kita akan dihisap, Kak Zuraida sebut di situ, ya, kita akan dihisap. Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung setiap amalan kita, baik dan yang buruk, mana satu amalan yang paling banyak, kan, mana satu timbangan yang paling berat, semua itu ada pada hari kiamat. Dihisap, sama juga Kak Nuraini, semua sebut situ dihisap. Perbuatan kita semasa ni baik atau buruk, yes. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat apa yang kita buat ni dekat dunia ni, sehingga pada hari kiamat itu ia akan diadili. Kita panggil hari kiamat ini dengan satu istilah lainnya, kita boleh kata ia adalah mahkamah Allah. Dekat dunia kita ada court, kan? Bukan court sebelum beli barang tu, ya. Okay? Di dunia ni kita ada court. Maksudnya kita ada mahkamah yang mengadili sesuatu perkara. Namun jangan lupa, bila berlakunya hari kiamat, di situlah permulaan mahkamah Allah yang mengadili setiap sesuatu, tidak kira sama ada ia baik ataupun buruk. Kita lihat begini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat ini ialah hari untuk diberikan kepada seseorang ataupun kepada hamba dengan azab ataupun dengan nikmat, ya. Cuma begini, ada di kalangan manusia, mereka tidak percaya tentang akan berlakunya hari kiamat. Betul tak? Ada orang tak percaya. Betul ke hari kiamat tu ada? Kan, betul ke hari kiamat tu ada? Jadi, untuk orang yang begini, bila mereka tidak percaya tentang berlakunya hari kiamat, ia adalah penyebab kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sebab kita tak fikir apakah kita panggil apa, dia punya hasilnya ataupun apakah yang akan berlaku di kemudian hari. Seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yang faham bahawa hari kiamat ini adalah berlakunya hari pembalasan. Sebagaimana tadi ramai yang jawab, ia adalah hari yang dihisap baik dan buruk, ya. Hari yang mana kita ni Allah Subhanahu Wa Taala hitung, ya, amalan kita dalam hidup ini. Orang yang betul-betul takut dengan hari kiamat ini, dengan keimanan yang jitu ada dalam diri dia, dia akan berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk dia lakukan. Dia akan berusaha untuk buat banyak perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan dia. Jadi sebab itu, bila Allah kata ia adalah hari yang diancamkan. Hari yang diancamkan, iaitu hari yang mana Allah akan berikan azab seksa kepada mereka yang mengingkari tentang kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan hari kiamat. Maka seharusnya bila kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang mukmin ini, bila kita kata kita beriman kepada hari kiamat, setiap sesuatu yang berkaitan tentang hari kiamat itu kita imani. Maksud kita kata, saya beriman pada hari kiamat, tapi betul ke ada waktu Allah akan hitung amal ibadah kita? Mungkin ada orang persoalkan sedemikian. Betul ke nanti kita ni akan lalui titian sirat? Betul ke kita akan masuk dalam syurga? Betul ke kita itu, kita ini? Mungkin ada beberapa perkara yang ia pertikaikan. Jadi keimanan kita terhadap hari kiamat ialah sesuatu yang menyeluruh. Setiap apa yang berlaku pada hari itu kita imani. Daripada yang sedahsyat-dahsyatnya sehingga kepada senikmat-nikmatnya lah. Tentang hari kiamat itu kita faham. Tak boleh diingkari. Kerana orang yang begini, bila berlakunya hari kiamat, Allah disebutkan dalam ayat yang nanti kita akan bincang. Allah kata apa? Orang yang dulu dia tak percaya. Bila Allah tiupkan sangkakala tu tadi, kan, berlakunya hari yang diancamkan, pada masa itu dia akan sedar dahulu perkara yang dia tidak percayai pada hari itu ia adalah sesuatu yang realiti.
Begitu keadaannya. Maka sebab itu pada ayat yang berikutnya, apa kata Allah? Pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-21, Allah ingatkan kepada kita, setiap daripada diri kita ni akan diiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ada kata kita akan dihitung, dihisap, ya. Inilah permulaannya. Allah kata setiap daripada diri kita akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diiring oleh malaikat untuk dihitung dan dihisap. Apa kata Allah pada ayat yang ke-21? Allah kata begini, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang ke padang mahsyar disertai dua malaikat, yang satu menjadi pembawa dan yang satu lagi menjadi saksi. Jadi ada dua. Kita ni di hari kiamat, bila nak berada, nak dibawa di hadapan Allah, ada dua perkara yang mengiringi kita. Ataupun ada dua malaikat yang mengiringi kita. Dalam ayat ini Allah sebut sa'iq. Okay, sa'iqun wa syahidun. Pengiring dan saksi. Dua. Sebab itu ya, cuba lihat pada perenggan kita yang kedua. Lantas di ayat yang ke-21, Allah memberitahukan perihal keadaan semua makhluk pada hari itu. Bagaimana perihal makhluk pada hari itu? Apa yang berlaku kepada kita pada hari kiamat bila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para malaikat, iaitu pada malaikat untuk meniup sangkakalanya itu. Jadi Allah kata setiap orang akan menghadap kepadanya bersama malaikat yang mengiringnya dan malaikat yang menjadi saksi atasnya. Ada dua. Namun di sana, jika kita merujuk kepada pentafsiran di kalangan para ulama ada menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang berbeza. Jika kita merujuk ya kepada pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi tentang siapa pengiring, siapa saksi yang akan bersama dengan kita untuk bawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia menjelaskan dengan memberikan kepada kita beberapa pendapat yang dipetik daripada para ulama lah. Di situ disebutkan begini. Pertama, beliau menyebutkan bahawa Ibn Abbas radhiyallahu an ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata bahawa pengiring yang akan bersama kita itu adalah malaikat. Namun saksi bagi pendapat Ibn Abbas ialah tangan dan kaki kita. Ini pendapat Ibn Abbas. Selain itu, ada juga pendapat yang diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Imam Al-Qurtubi ketika memetik pendapat Abu Hurairah di sini, beliau kata apa? Pengiring dalam ayat ini bermaksud ialah malaikat. Namun bila kita kata saksi, yang bersama dengan kita ialah amal kita. Dan kalau kita merujuk kepada pendapat Mujahid, ya, pendapat Mujahid, di poin saya yang terakhir di situ, dia mengatakan bahawa pengiring dan saksi adalah malaikat. Pengiring dan saksi itu adalah malaikat. Tiga pendapat ini saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya. Itu juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab kita ini. Yang mana Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau kata ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata sa'iqun wa syahid yang terdapat pada ayat yang ke-21 dalam surah Qaf itu tadi. Maksud ialah malaikat yang mengiring kita ke padang mahsyar dan juga malaikat yang menjadi saksi atas semua amal perbuatan kita. Masih ingat lagi tak perbincangan kita sebelum kita cuti? Saya ada bincangkan tentang Raqib Atid. Betul tak? Siapa ingat? Apa yang pendapat apa yang saya kemukakan ketika saya kata kita ni ada Raqib dan Atid? Apa yang dilakukan oleh Raqib dan Atid? Dua malaikat ini yang memiliki tugas sebagai Raqib
dan juga sebagai atid. Apa yang mereka lakukan? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak lihat komen daripada jemaah kita. Ya, salam Fitri. Kita bincangkan tentang peranan yang dimainkan oleh malaikat. Dia mencatat amalan kita, mencatat setiap perbuatan kita. Ya, betul. Tapi raqib dan atid ini ada peranan yang lebih daripada mencatat itu. Kalau betul-betul lah dengar ataupun catatlah apa yang Ustazah jelaskan pada perbincangan kita yang lepas. Selain daripada mencatat, malaikat yang ada di kanan kiri kita ni, apa dia buat? Mencatat perkataan dan perbuatan. Okey. Lagi, selain daripada itu, raqib penjaga dan saksi, atid sentiasa hadir dan tidak ghaib. Okey, Masya Allah. Ikut hal ihwal hamba, penjaga, saksi. Kak Nuraini sebut di situ, mencatat apa yang kita lakukan. Salam Ustazah, ya, salam Mas. Menjadi saksi, ya. Atid sentiasa hadir, tidak apa tu? Chin, penjaga yang siap ada. Mungkin silap tadi. Raqib ikut hal ihwal hambanya. Hambanya, bukan hamba, manusia ya. Atid sentiasa hadir, tidak ghaib. Dia mewakilkan Allah. Ayatnya tu nak kena ubah sikit. Ghaib. Okay. Penjaga yang sentiasa bersiap sedia. Okey, boleh. Raqib mengikuti hal ihwal hambanya. Hal ihwal manusia lah ya. Hal ihwal manusia. Hamba ni jangan selap faham. Takut nanti nampaknya macam Raqib ni Tuhan pula bila kita kata hambanya. Mendoakan kita, betul lah, malaikat ada yang mendoakan kita. Okey, baik. Terima kasih di atas jawapan-jawapan yang diberikan ya kepada saya di ruangan komen di situ. Alhamdulillah. Maknanya ikuti kuliah saya ya. Okay. Maknanya betul lah tu, ikuti kuliah saya. Baik, kita lihat begini. Kita bincangkan ya, di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat. Tugasnya bukan hanya sekadar mencatat, tetapi malaikat ini mereka juga adalah sebagai saksi untuk kita di hari kiamat. Maka sebab itu dalam ayat yang ke-21 Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita setiap daripada diri kita di hari kiamat nanti akan ada penyiring dan saksi. Tadi kita dah bincangkan ya maksud-maksud yang berbeza yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan maksud sa'ikum wa syahid ya, di dalam ayat 21 tu tadi kan. Jadi yang saya kata, saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat Imam Ibn Kathir di sini yang mana dia kata pengiring itu adalah malaikat yang mengiring kita di hadapan Allah ketika di padang mahsyar nanti, dan saksi itu juga adalah malaikat. Ini kerana apa? Malaikat dia mencatat, malaikat dia menjadi saksi di atas amal perbuatan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak adili kita ni di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Allah bukan hanya menggunakan pengetahuan Allah semata-mata, tetapi Allah support, maknanya Allah sokong pengetahuan Allah dengan bukti dan pengakuan. Dia begitu. Okay, sebab begini, kita lihat pada muka surat yang berikutnya, ya, dalam kitab kita ini, saksi yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pada hari kiamat itu kelak, ya, dia bukan semata-mata dengan penyaksian para malaikat yang menjaga, yang mengawasi kan, dan juga yang mencatat. Tetapi ia juga berkaitan dengan tempat. Ia juga berkaitan dengan tempat dan kita kata bukti dalam tempat dan juga anggota badan kita. Jadi sebab itu bila kita lihat ya, di muka surat kita yang ke-178, Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan begini.
Demikian pula dengan kesaksian tempat-tempat yang mereka gunakan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Jadi bukan hanya semata-mata kita ni, saksi kita tu nanti ialah amalan-amalan yang dicatat oleh para malaikat. Tetapi tempat yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Tempat-tempat itu akan menjadi saksi. Begitu juga dengan anggota badan kita yang kita buat ataupun yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Jadi di sini kan disebutkan kepada kita, demikian pula dengan kesaksian tempat-tempat yang mereka gunakan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk, begitu pula dengan kesaksian kulit tubuh mereka yang digunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Kulit kita ni muslimah akan menjadi saksi di atas perbuatan kita. Sebab itu ya, orang yang betul-betul dia beriman kepada hari kiamat, dia akan tahu setiap apa yang dia buat ada yang menjadi saksi. Kita kadang-kadang ya, bila kita buat dosa ni, kita duduk sendiri kan, contohlah ya, kita duduk sendiri. Alah, tak ada orang nampak kita pun, bukan orang tahu pun siapa kita. Lagi-lagi lah kita ni kat internet ke apa kan, nak buat fake account ke apa kan, nak account palsu, nak memfitnah orang ke apa-apa. Kita kata, bukannya orang tahu siapa aku. Tapi jangan lupa, orang yang beriman, mereka ni, kulit mereka akan menjadi saksi. Manusia memang tak nampak. Ya, tapi jangan lupa juga, selain daripada kulit, kita ada malaikat yang mencatat kan, di kanan kiri kita, anggota tubuh badan kita, kita menaip, jari jemari ini akan menjadi saksi. Apa yang kita lihat, mata kita akan menjadi saksi. Semuanya akan berbicara di hadapan Allah. Sebab itu di sini saya datangkan surah Fussilat ayat 20 hingga ke 21. Ya, pada ayat 20 hingga ke 21 Allah mengingatkan kepada kita apa yang berlaku kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Allah kata dalam ayat yang ke-20 hingga 22, ayat yang ke-20 hingga ke-22 dalam surah Fussilat ini, Allah ingatkan kepada kita pada ayat yang ke-20, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Mata kita, telinga kita, kulit kita, dia akan menjadi saksi ke atas apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Sebab itu ia bukan hanya semata-mata tentang amal yang dicatat, ya, tetapi ada saksi yang lain yang mungkin bagi saya kita tak pernah terfikirkan selama ini. Iaitu anggota tubuh badan kita ni sendiri. Ia akan menjadi saksi yang akan berbicara di hadapan Allah yang menunjukkan bahawa ya betul dia buat begini, betul gini, betul gini. Yang mana pada masa itu kita nak lari mana? Kita tak boleh nak nafikan. Kita tak boleh nak kata, Allah saya tak buat benda-benda ni. Allah saya tak tu. Kita tak boleh nak kata sedemikian. Kerana apa? Tubuh badan kita ini akan berbicara di hadapan Allah sebagai bukti di atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Yang mana pada saat itu kita rasa tidak ada yang melihat perbuatan jahat kita. Jadi ini sebagai peringatan bersama ya muslimah. Sebelum kita nak buat apa-apa ni, fikir. Ya, fikir dahulu. Memanglah orang tak nampak kita, orang tak tahu siapa kita ketika kita buat perkara itu. Tetapi di hari kiamat kelak, tubuh badan kita ni akan menjadi saksi di atas perbuatan-perbuatan jahat kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam surah Fussilat ini. Daripada ayat yang ke-20 Allah ingatkan kepada kita, telinga, mata, kulit akan menjadi saksi ke atas kita. Kemudian kita akan kata kepada kulit kita sendiri,
Ya, pada hari kiamat ni kita akan kata pada kulit kita sendiri. Apa yang kita kata? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ lima syahidtum alaina. Kita kata, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kita akan tanya, kulit, asal kau jadi saksi atas aku ni? Kita akan cakap begitu pada kulit kita. Tapi apa kulit itu? Kulit ini akan jawab kepada kita, قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Kulit kita akan berbicara kepada kita. Yang mana kulit ini akan kata, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata. Sekarang ni kalau kulit kita berbicara memang takutlah ya Muslimah, betul tak? Takutnya lah kulit aku ni boleh cakap. Kita buat dosa je, kau buat dosa. Ingat Allah. Kalau kulit cakap gitu, tak tenang hidup kita ni. Betul tak? Tak tenang hidup kita ni. Kan rasa macam ada hantu yang mengelilingi kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat begitu ketika kita hidup. Allah jadikan kulit kita sebagai saksi dan pemerhati. Nanti kemudiannya di hari kiamat baru Allah izinkan kulit kita ni berbicara. Yang mana kita sendiri akan rasa pelik. Kenapa kulit kau bercakap ni? Kenapa kau kata pada Allah, aku buat itu, aku buat ini? Kita akan persoalkan kulit kita. Tapi kulit kita akan ingatkan kepada kita, yang buat aku bicara adalah Allah. Yang buat aku berbicara adalah Allah. Yang mana hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Iaitu setiap sesuatu yang kita buat, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dan kulit itu mengingatkan kepada kita, tidak ada tempat kembali untuk kita ini, hanya Allah. Dan adakah pada masa itu kita ni akan jadi orang yang insaf, kita akan jadi orang yang menyesal? Betul, insaf dan menyesal tu memang ada. Tetapi ia adalah perkara yang tidak berguna. Sebab tu, sebelum kita buat apa-apa ini dalam hidup ni, kena fikir. Sekarang ni kita dah belajar ya Muslimah. Betul tak? Kita dah belajar. Hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung amal ibadah kita. Akan ada 2 malaikat yang mengiring kita. Ya, 2 malaikat yang mengiring kita ini, dia akan bukan setakat mengiring, menjadi saksi, namun di sana ada lagi saksi-saksi yang lain. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim kata kepada kita dalam kitab ini, demikianlah pada hari kiamat Allah tidak mengadili mereka hanya berdasarkan kepada ilmunya semata, tapi juga berdasarkan pengakuan para saksi. Sungguh Allah Maha Adil dari segala yang adil dan Maha Bijaksana dari segala yang bijaksana. Kita tak kata, kenapa kan Allah tu Maha Bijaksana? Bukankah Allah tu Maha Adil? Bukankah Allah tu Maha Mengetahui? Tapi kenapa Allah perlukan malaikat? Kenapa Allah perlukan semua-semua ini menjadi saksi untuk kita? Tak cukup ke dengan ilmu Allah? Mungkin ada yang mempertikaikan sedemikian. Tetapi kita kena ingat, saksi-saksi ini adalah sesuatu yang menguatkan, yang menjadikan kita tidak boleh menafikan apa yang tercatat. Setiap sesuatu yang telah direkod, ada rekodnya. Kita nak nafikan bagaimana? Betul tak? Kalau kita buat sesuatu, orang kata, Sakinah, kau buat benda ni. Tak, aku tak buat. Saya boleh cakap begitu. Betul tak? Tak, aku tak buat. Kau ada bukti. Betul tak? Kita kata, kau ada bukti. Apa bukti kau nak cakap aku buat? Kita akan beritahu begitu kepada orang yang beritahu kita buat jahat. Apa bukti kau nak kata aku buat benda ni? Selagi kau tak ada bukti, kan, kau tak boleh cakap. Betul tak? Kita mesti akan cakap begitu. Lalu orang datangkan bukti, mungkin ada rakaman video, kan? Mungkin ada orang ambil gambar, mungkin ada orang yang mencatat. Itu semua adalah bukti untuk menguatkan apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang kita nafikan. Sebab itu kita lihat begini. Nabi SAW kata, dalam perenggan yang berikutnya, ketika Nabi menghukum ataupun bila datangnya kepada Nabi satu isu, satu keadaan yang mana orang minta supaya Nabi adili, Nabi tidak hanya menggunakan apa yang Nabi dengar ataupun apa yang dibawakan kepada Nabi lalu Nabi hukum.
Nabi tak, ada orang mengadu. Mungkin begini, ada orang mengadu. Rasulullah, dia ni buat zina. Contoh, dia ni berzina. Adakah Nabi terus panggil orang tu, terus hukum je sampai mati, rejam sampai mati? Begitu? Tidak. Dia mesti ada bukti sebelum dihukum seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Sebab manusia, dia akan menafikan setiap perbuatan yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita dengan bukti yang mana kita tak mampu untuk menolak. Selain daripada catatan amal kita yang dilakukan ataupun yang telah dilaksanakan oleh para malaikat, anggota badan kita, tempat yang kita lakukan perbuatan itu akan turut didatangkan sebagai bukti yang mana pada masa itu tiada apa yang boleh dinafikan. Yang ada pada diri kita ialah pengakuan. Yang ada pada kita hanyalah pengakuan, ya, aku buat perkara ini. Sebab kita tak boleh untuk lari. Ini membuktikan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengadili hamba-Nya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum seseorang itu dengan saja-saja. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepada kita pada hari kiamat. Setiap sesuatu perkara yang kita lakukan, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, ia akan datangkan kepada kita dengan bukti untuk menunjukkan bahawa kita adalah manusia yang sering lalai terhadap apa yang telah diperingatkan kepada kita, antaranya ialah tentang hari kiamat yang merupakan hari yang diancamkan kepada umat manusia. Maka sebab itu pada ayat yang ke-22, ya, dalam surah Qaf, pada topik kita yang kiamat kubra ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita begini. Laqad kunta fi ghaflah min hadha. Allah akan kata kepada kita, demi sesungguhnya engkau di dunia dahulu berada dalam keadaan yang lalai tentang perkara hari ini. Perkara apa? Hari kiamat, hari pembalasan, hitungan amal, perkara seksa nikmat yang ada pada hari kiamat. Kita lalai. Kadang-kadang muslimah bukan sebab kita ni tak tahu. Betul tak? Bukan sebab kita tak tahu. Tetapi kita lalai. Kita lupa tentang hari tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran ini, kita ingat, oh nanti Allah akan balas setiap amal perbuatan kita. Kita akan masuk track kita semula. Sebab banyak kali juga saya ingatkan, manusia dia tidak terlepas daripada dosanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Itu kata Nabi. Setiap anak Adam mereka ada melakukan kesilapan. Namun sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebagai seorang beriman, kita ada Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita lalai, setiap kali kita lupa, ya, yang menyebabkan kita melakukan kemaksiatan, kita buat dosa, mungkin kita menzalimi orang lain, kita menganiaya orang lain. Kita baca Al-Quran. Kita ingat apa yang kita buat disebabkan kelalaian kita itu tadi menyebabkan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini Allah kata kepada kita, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat. Ada orang, ya, saya tak kata semua, Ustazah tak kata semua, tapi ada orang masalah juga setelah diperingatkan kepada dia tentang hari pembalasan, tentang adanya hari yang Allah Subhanahu Wa Taala hitung setiap amal perbuatan kita, hatinya masih tertutup. Hatinya masih tidak boleh menerima. Hatinya masih lagi menafikan. Sehingga dia rasa dia tak perlu untuk bertaubat kepada Allah. Sebab itu dalam ayat ini Allah ingatkan kepada orang-orang yang begini. Bila berlakunya hari kiamat,
akan terbukalah, tersingkaplah kebenaran. Yang mana pada masa kau di dunia, kau lupa. Tapi pada hari kiamat itu, pandangan engkau akan tajam. Maksudnya kita akan nampak semuanya yang dulu pernah diperingatkan kepada kita. Semuanya yang dulu pernah kita baca. Semuanya yang dulu pernah kita dengar. Kan mungkin ada antara kita pernah baca tentang hari kiamat, ada antara kita pernah dengar tentang hari kiamat. Ialah kita duduk-duduk, buka TV ke apa, lihat kuliah online ni sebegini. Kita dengar ustazah cerita tentang hari kiamat. Oh, ada hari gini, ada malaikat pengiring, ada malaikat jadi saksi. Amal ibadah kita semua akan menjadi saksi untuk diri kita. Ada tempat jadi saksi, anggota tubuh badan kita jadi saksi. Yang kita dengar. Semuanya nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi sesuatu yang real. Itu maksud Allah. Fakashafna anka. Kami singkapkan. Ghita'aka. Sesuatu yang menjadi penghalang. Dulu, acuh tak acuh ya. Dulu macam tak payahlah nak fikir-fikir pasal hari kiamat ni belum jadi lagi ya. Betul tak? Ada orang gitu. Tak payahlah fikir hidup kat dunia ni sekali je lah ustazah. Nak cerita pasal hari kiamat lah konon lah gitu dia tu Sibuk-sibuk cerita pasal hari kiamat, nak ingatkan kita tentang hari kiamat. Kita tahulah diri kita kubur masing-masing lah Kita nak buat apa kita ni suka lah mulut kita. Apa gitu kan kadang kita ni kan. Mulut kita lah suka hati kita nak buat apa. Mungkin. Saya kata mungkin ada orang begitu. Tak kisah. Tapi nanti pada hari kiamat, kita akan berada pada satu situasi yang mana kita nampak setiap apa yang kita dengar pada hari ini, setiap apa yang kita baca, setiap apa yang dikabarkan kepada kita, ia adalah perkara yang tak boleh kita nafikan. Dan pada masa itu, tak berguna kalau kita nak menyesal. Ya, ia ada guna untuk kita menyesal. Di dunia ini, kita lalai, kita ragui tentang apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kita tak percaya. Mungkin ada antara kita yang dia bukan lalai, bukan ragu, tapi dia memang tak percaya ketika di dunia. Namun nanti ketika di hari kiamat ataupun dengan kata yang lain, ketika kita di akhirat kelak, kita akan menerima dan yakin terhadap sesuatu yang dulu kita lalai, yang kita ragu dan kita tak percaya. Namun sayangnya pada masa itu, apa yang kita terima dan kita yakin ketika berlakunya hari kiamat, ia sudah tidak berguna lagi. Kerana amalan kita sudah terhenti, kita dah tak boleh balik ke dunia, kita sudah tidak boleh untuk memperbetulkan apa yang telah kita lakukan. Atas dasar itu muslimah, semasa kita hidup ini, kita perlu berusaha untuk membetulkan apa-apa yang salah yang telah kita lakukan. Hidup kita ini, kena ingat, dunia adalah ladang untuk kita semai sesuatu yang akan menguntungkan kita, memberikan hasil kepada kita di akhirat kelak. Kita tak boleh menempuhi akhirat tanpa dunia. Dunia adalah tempat untuk kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Di mana setiap sesuatu yang kita lakukan akan memberikan ganjaran untuk kita di hari kiamat kelak. Dan hidup di dunia ini, dia tidak lama. Hidup kita singkat. Singkat sangat-sangat. Akhirat itu adalah masa yang begitu lama. Dan ia adalah masa yang kekal dan abadi. Pada masa singkat yang Allah berikan kepada kita ini, sebenarnya Allah berikan kepada kita dengan peluang dan ruang yang seluas-luasnya untuk kita perbetulkan apa yang salah. Untuk kita cantikkan apa yang tak cantik dalam hidup kita ini. Sebagai sesuatu yang akan kita bawa pulang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ada buat perkara-perkara yang salah, kita buat dosa, kita buat maksiat, mungkin dulu kita tak baik manalah ya muslimah. Kita ni dulu ya Allah, nakal lah. Saya kena nakal lah, boleh tak ya? Nakal lah kita ni. Dah sudah-sudahlah. Ya sudah-sudahlah kita ni dengan kenakalan kita tu. Tinggalkan. Kenakalan-kenakalan tersebut ataupun dengan perkataan yang lain, kejahatan-kejahatan tersebut kita berbalik kepada fitrah kita.
iaitu pulang kepada Allah dalam keadaan, maksud saya pulang kepada Allah ni, bertaubat kepada Allah, bersihkan diri kita ini, supaya hati kita ni ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati yang suci, adalah hati yang bersih. Yang pada masa itu, walaupun kita kata dulu saya ada melakukan itu, saya ada melakukan ini, namun Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah lihat pada masa itu, yang Allah lihat pada masa itu ialah keadaan kita yang telah suci bersih. Jadi sebab itu Nabi SAW setiap hari ketika Nabi SAW bangkit dari tidur, sebelum Nabi melaksanakan solat malam baginda, Nabi berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri baginda dengan kekuatan untuk menempuhi hari kiamat. Sebab dalam keadaan kita yang lalai, kita yang lupa, kadang-kadang biasalah ya ada orang datang meragui apa yang kita percayai. Kita minta kepada Allah agar tetapkan apa yang ada dalam hati kita ini tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, hari pembalasan. Tentang hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran syurga dan neraka itu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa. Doa yang Nabi baca ketika Nabi bangun dari tidur baginda. Nabi minta kepada Allah, Allahumma ghafirli, wahdini, warzuqni, wa'afini, wa a'udhu billahi min diqil maqami yawmal qiyamah. Ya Allah, ampunilah aku, berilah petunjuk kepadaku, limpahkanlah rezeki kepadaku, berilah keselamatan kepada diriku, dan aku berlindung kepada Allah dari sempitnya tempat berdiri pada hari kiamat. Lihat ya, doa ini ada beberapa perkara yang Nabi panjatkan kepada Allah. Doa yang begitu cantik, yang seharusnya kita sebagai seorang mukminah, muslimah, amalkan setiap hari, minta kepada Allah Azza wa Jal agar bantu kita ni, agar jadikan kita seorang muslimah yang sentiasa terus-terusan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala tempat untuk kita meminta dan tempat untuk kita bertawakal. Dalam keadaan hidup kita ni muslimah, kita berhadapan dengan ujian dan cabaran yang begitu menyesakkan jiwa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan keampunan untuk kita ni. Allahumma ghafirli. Ya Allah, Kau ampunilah aku. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hidup kita ada dosa yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak. Namun kita minta kepada Allah, ampunilah dosa-dosa kita yang kadang-kadang ia di luar kawalan kita. Dan kita pun kadang terfikir, kenapa aku buat benda ni? Begitu ya keadaan hidup kita ni. Sebab tu setiap hari kita minta kepada Allah, berikan keampunan kepada diri kita. Dan kita minta Allah berikan petunjuk kepada kita. Wahdini. Berikan petunjuk kepada kita. Ada ya perkara-perkara dalam hidup ini, kita tak nampak jalan keluar. Kadang-kadang memang kita dah nampak jalan keluarnya, tapi kita tak confident, kita tak rasa, boleh ke, betul ke saya nak ambil jalan ini dan sebagainya. Kita minta kepada orang lain supaya berikan kepada kita dengan nasihat. Supaya berikan kepada kita dengan pendapat dan pandangan. Tetapi jangan lupa, nasihat, pendapat, pandangan itu ia perlu juga selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dalam hidup kita. Sebab itu di sini pentingnya peranan petunjuk dari Allah untuk diri kita ini. Supaya kita bukan hanya semata-mata
ikut kepada apa yang orang lain tunjuk pada diri kita. Tapi yang penting, apa yang Allah tunjuk untuk kita. Begitu juga, kita minta kepada Allah dalam doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan rezeki. Rezeki itu luas maksudnya muslimah. Ia bukan hanya semata-mata daripada sudut wang dan ringgit, tetapi daripada sudut kebahagiaan kita, ya, kelapangan jiwa kita, hati yang tenang, hati yang rasa bukan hati yang rasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu juga disebut sebagai rezeki. Sebab kalau kita ni banyak duit, tapi kalau kita tak bahagia, kalau kita tak tenang pun tidak jadi juga, kan, dalam hidup kita ni. Namun yang paling penting di sini, lihat apa yang Nabi SAW minta kepada Allah dalam doanya. Nabi minta supaya Allah lindung dirinya daripada kesempitan tempat ataupun sesuatu perkara yang sukar yang ada pada hari kiamat. Yang minta ini adalah Nabi, ya muslimah. Yang kita tahu Nabi SAW pasti Allah berikan kepada baginda dengan kemudahan, dengan sesuatu yang tidak menyusahkan, kerana baginda itu adalah Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Namun Nabi SAW setiap hari masih lagi menadah tangannya meminta kepada Allah dengan semua ini. Nabi sebagai seorang Nabi masih lagi memohon kepada Allah. Maka kita sebagai umat baginda SAW untuk memiliki hati yang tenang, untuk memiliki hati yang benar-benar beriman kepada Allah, kita lebih-lebih lagi perlu mengangkat tangan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan jiwa kita ini dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi-situasi yang penuh mencabar dalam hidup. Pertama, Allah ampuni kita. Allah berikan hidayah, petunjuk dalam hidup kita. Allah berikan rezeki untuk kita dalam pelbagai bentuk dalam hidup kita ini. Serta Allah berikan kepada kita dengan perlindungan di hari kiamat kelak. Itulah ya kesimpulan bagi perbincangan kita pada pagi ini untuk bab kita yang ke-12 tentang kiamat kubra. Saya tutup perbincangan itu tadi dengan doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi bangkit untuk melaksanakan salat malam baginda. Ya, doa ini ialah doa yang Nabi baca ketika Nabi SAW bangkit bangun setiap malam sebelum Nabi melaksanakan salat malam. Jadi Nabi baca doa ini. Maka kita boleh amalkannya sebagai satu panduan untuk diri kita agar kita tak lupa bahawa hari kiamat itu pasti dan kita sebagai hamba Allah perlu minta perlindungan kepada Allah pada hari yang pasti itu. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada saya persilakan jika ada. Ada soalan tak? Ni kalau sekiranya ada siapa yang terlepas tadi doanya, boleh untuk saya lihatkan semula lebih jelas. Tapi tak apalah ya, nanti boleh setelah kuliah ni nanti boleh dilihat semula, di print screen doanya dan diamalkan setiap hari. Ada apa soalan? Dipersilakan. Jika ada lah ya. Ya syukran. Ya. Afwan Haji Aisyah. Alhamdulillah. Barakallahu fiki Ustazah. Ya. Wa fiki barakallahu Azfa. Terima kasih Ustazah. Ya. Terima kasih Kak Rasida. Terima kasih Kak Nur. Oh ni semua ucap terima kasih saja ya. Jazakillah khair wa iyyak Kak Saadah kita di ruangan YouTube. Ya, ada bagi love. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya kira kita tidak ada apa-apa soalan untuk saya ya pada pagi ini.
Ya, syukran Ustazah dan Markam Masjid Darul Ghufran. Ya, Markam Masjid Darul Ghufran perlu diberikan kata-kata semangat dan juga kata-kata terima kasih ya. Kalau mereka tiada di belakang tabir, tiadalah saya di depan tabir ni. Okey, terima kasih kepada Markam. Ya, betul. Markam Masjid Darul Ghufran, terima kasih. Lama tak tengok Ustazah, you look so sweet. Terima kasih. Nak belanja ke? Baiklah, saya kira tidak ada apa-apa yang ingin diajukan ya kepada saya. InsyaAllah kita boleh tutup kuliah kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua muslimah yang hadir di kuliah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua dengan kesihatan, ya, jaga diri baik-baik ya. Kalau tidak ada apa-apa perkara keperluan tu, tak perlulah keluar rumah ya, duduk rumah. Itu lebih selesa lah, lebih baik untuk diri kita. Jadi terus-teruslah menyokong usaha-usaha yang dianjurkan oleh Masjid Darul Ghufran. Tidak kira bukan hanya kuliah saya saja, semua kuliah pembimbing kita di Masjid Darul Ghufran, ikutilah, sertailah dan ambillah manfaat daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh mereka, di samping saya lah ya, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan peluang dan ruang yang lebih luas ya untuk kita menuntut ilmu Allah. Sudah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.